أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله. Amma ba'd. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan dan menurunkan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat banyak dan tidak terhitung jumlahnya, zahir dan batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita, yang dijadikan kita Allah yang bersyukur nikmat dan seterusnya. Dengan sebab syukur itu, mudah-mudahan Allah akan menambahkan lagi nikmat-nikmatnya yang lain. Dan insyaAllah pada malam ini akan diteruskan lagi pengajian kita berikan kepada Syekh Ahmad bin Attallah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Kalam hikmat yang ini disambung mulayannya dengan kalam hikmat yang ke-227, yaitu kata-kata Syekh Mu'adha al-haqa'iqu taridu fi hikmat tajalli mujmalan wa ba'da al-wa'yi yakunu al-bayan fa idza qara'nahu fattabi' al-Qur'ana thumma inna 'alaina bayana. Hakikat ilmu yang diturunkan Allah kepada orang arifin ketika tajalli itu mujmal, yang disingkat umum. Tetapi setelah tertangkap, yang setelah mengalami kesedaran, terjadilah penerangan yang menguraian keterangan ini, yaitu yang firman Allah ayat Al-Quran, firman Allah yang bermaksud, maka apabila kami bacakan, ikutlah bacaannya. Kemudian kami sendiri yang akan menerangkan dari penjelasan perincian. Syekh Mu'adha nak beritahu bagaimana caranya Allah Ta'ala memberikan hakikat kepada ahli ma'rifat ataupun disebut sebagai arifin. Jadi hakikat ini seperti yang sudah dijelaskan secara mudahnya, kesimpulan mudahnya, bila disebut haqa'iq ataupun hakikat dalam peristilahan ilmu tasawuf, ia merujuk kepada hakikat-hakikat ketuhanan, iaitu hakikat-hakikat yang berkait dengan kesempurnaan zat Allah, sifatnya, asma'nya, dan nama-namanya, dan af'al, perbuatan. Jadi dari sebuah hakikat, dia merujuk kepada hakikat-hakikat tersebut, hakikat-hakikat ketuhanan Allah. Apabila hakikat-hakikat ini dipelajari secara kefahaman dan melihat pada dalil-dalil untuk memahami maksud-maksud ini dan melihat pada dalil-dalil ini, maka itu dinamakan usuluddin. Kita belajar ini supaya faham apa zat Allah itu bagaimana, sifatnya macam mana, asma'nya itu apa benda, apa makna dia,
af'al Allah Ta'ala itu apa maksud. Kita belajar ini untuk kita faham. Dan dengan dalil-dalil itu dalilnya. Maka kalau sekadar itu pengajian kita, maka itu dinamakan Rasuluddin. Atau disebut sebagai i'tiqad, pegangan, kepercayaan. Tetapi apabila hakikat-hakikat ketuhanan ini mula dicapai, dirasai, dihayati oleh hati, oleh jiwa orang yang arifin, mereka mendalami tadi hakikat-hakikat tadi secara zauq, secara pandangan mata hati mereka ni, secara kesedaran hati mereka ni, kesedaran jiwa mereka ni, mereka menyelami aspek-aspek ketuhanan tadi itu dengan cara zauq mereka ni, pandangan mata hati mereka ni, bukan lagi pandangan akal kepahaman mereka ni, maka itu baru dinamakan hakikat menurut tasawuf. Jadi penghayatan hal-hal ketuhanan sekiranya dia dilakukan secara kejiwaan, kerohanian, pandangan mata hati, itu dinamakan hakikat. Tapi sekiranya dia dipahami secara akal kita ni, dipahami, dibuktikan kebenarannya, itu adalah i'tiqad Rasuluddin. Itu beza. Jadi benda ni kita suka itu. Kalau kita nak buat bandingan mudahnya, kalau durian, kita belajar ilmu tentang durian. Durian ni berbanding. Tengok gambar dia, takrifan durian ni, benda pokok ni, dan betul-betul khabar. Pencerita. Kita kenal durian. Kalau dari segi itu dinamakan, kalau nak kait dengan ilmu itu usuluddin i'tiqad. Kita percaya ada buah durian ni. Kerana kita telah diberitahu, dimaklumkan durian rupanya ini, sifat ini, gambar ni, ini. Tapi kalau ini dia akan jadi hakikat. Apabila kita beli durian itu, kita cekah, kita rasa berat yang dia itu, panjang tak panjang itu, kita mampu, kita rasa buah-buah itu. Itu baru dikatakan mula menyelam ke alam hakikat. Itu beza antara hakikat tasawuf dengan ma'rifat ataupun dengan i'tiqad Rasuluddin. Dari segi pengetahuan, dari segi kita memahaminya, meyakini itu benda tak boleh, aspek yang sama. Cuma tinggal lagi bagaimana perkara itu ditangkap. Kalau kita tangkap dengan akal kita, dengan kemampuan kita, sehingga kita dapat memahami dan mempercayai ini, itu sudah. Tapi kalau kita menghayatinya dengan zauq kita, dengan pandangan mata hati kita, dia akan tolong jadi akal. Jadi hakikat ini dia melibatkan rasa. Kalau pengetahuan itu dia tidak melibatkan rasa, hanya penerimaan, perakuan yang kita namakan sebagai i'tiqad. Tapi bila dirasai, dia melibatkan zauq kita itu baru dinamakan hakikat. Jadi sekarang bila disebut haqaiq di sini, hakikat-hakikat, perkara itulah yang dimaksudkan. Cuma di sini ni bukan cerita hakikat tu, nak cerita bagaimana orang Syekh Natak ni beritahu bagaimana hakikat ni diajar, diberi, dikurnia kepada ahli. Supaya kita tahu bagaimana benda ni berlaku. Bukan nak ajar tentang hakikat. Kalau durian itu bukan nak tabur tentang durian, semua yang makan durian itu cuma nak tabur macam mana orang tangan durian, macam mana durian itu siapa gumungnya. Itu dia cara kita. Di sini pun sama. Jadi Syekh Natak beritahu bahawa hakikat ilmu, hakikat-hakikat yang dikurniakan Allah kepada ahlinya itu, pada pada awalnya itu dia bersifat umum, tidak diperincikan, umum sifat. Nanti kita akan lihat apa maksudnya. Maka setelah itu, selepas daripada itu, setelah jiwa mula bersedar itu, barulah ada perincian dan huraian. Mula-mula dia umum dulu, lepas tu baru ada tafsiran, huraian. Itu cara. Baik, tengok. Ilmu ialah sesuatu yang kita dapat dengan belajar. Ini
uraian yang diberi oleh alim ulama yang mensyarahkan alam ini, kita tengok ilmu ialah sesuatu yang kita dapat dengan belajar. Walidnya begitulah jalan ilmu yang dapat, sesuatu yang diperolehi dengan cara pembelajaran. Kita belajar, dan belajar ni pula banyak cara orang belajar. Ada cara menadah, ada cara dengar, ada cara penyelidikan, pengajian, semua itu adalah cara-cara penelitian. Tapi semua itu termasuk dalam proses belajar. Cari. Belajar ni asalnya cari. Yang cara orang dapat tu bermacam-macam lah. Itu prinsip asas pada ilmu. Dicari baru dia dapat. Bagaimana dia cari? Banyak cara. Dan hakikat ialah ilmu yang berupa ilham dari Allah ke dalam hati. Ada pun hakikat juga, iaitu apa yang dikurniakan Allah ke dalam hati manusia ini berupa kefahaman yang lebih dalam, yang lebih terperinci, yang lebih detail. Jadi sekarang kita nampak perbezaan kasar tu. Kalau dikatakan ilmu itu, orang kita dicari kiblat. Hakikat ni antara ciri dia dikurniakan Allah. Dikurniakan Allah ke dalam hati orang yang dikehendaki oleh Allah. Jadi pada dasarnya ilmu itu usaha yang kita usahakan untuk cari, pergi belajar. Ada pun hakikat Allah Ta'ala beri, Allah Ta'ala fahamkan, kurniakan. Tanpa berantara, yakni tanpa sebab-sebab yang lazim. Kalau kita dapat ilmu walaupun ada cara mengaji, mengadah, ada pun hakikat ni, orang yang dikurniakan ni pengetahuan itu oleh Allah tanpa ikut jalan-jalan kebiasaan. Tapi dia memperolehi, mendapatkan itu. Tapi cara yang didapat tidak seperti cara orang lain. Itu dikatakan salah satu bentuk perbezaan hakikat bagaimana dia dikurniakan. Dia adalah kurniaan. Baik, Abu Bakar Al-Warraq berkata, ketika saya sedang berada di hutan Bani Israel, hutan Bani Israel di Sinai lah, hutan pasir. Tiba-tiba tergerak dalam hati bahawa ilmu hakikat itu berlawanan dengan ilmu syariat. Ini dia cerita dalam bentuk pengalaman. Nanti kita akan uraikan apa maksud dalam hikmat tadi. Kita akan cerita itu. Jadi Abu Bakar Warraq ni dikata pada waktu dia berada di padang pasir di Sahara tu, tiba-tiba tergerak dalam hati dia bagi lintasan. Apa benda lintasan tu dia kata, iaitu hakikat dengan syariat. Hakikat ni hal-hal yang disebut tabir. Adapun syariat hal-hal yang zahir. Jadi terlintas dalam hati dia antara dua ini, antara syariat hakikat yang batin dengan syariat yang zahir ini berlawanan. Mari lintas sana, begitu dalam hati dia. Baik, kemudian mendadak terlihat padaku, tiba-tiba berlaku kejadian. Mendadak terlihat padaku seorang di bawah pohon, yakni Hilan, menjerit sambil memanggil. Dalam waktu mari lintasan itu, mari go hati dalam ini, hakikat yang batin, syariat yang zahir ini berubah. Tiba-tiba berlaku kejadian lagi. Kejadian apa? Jadi ada seseorang yang duduk bawah pokok ni, tiba-tiba dia berdiri, dia sambil memanggil. Dia tepik, dia panggil. Apa benda yang dia kata? Hai Abu Bakar. Tiap-tiap hakikat yang bertentangan dengan syariat, maka ia kekufuran. Tiba-tiba bersuara,
suatu bentuk perkhabaran ke dia ni, orang kata seolahnya memberi jawapan berlintas sama orang dalam hati. Dalam hati itu bagi perasaan ke antara hakikat yang batin, syariat yang zahir berlawan. Dalam masa yang sama, dengar suara orang tepik dari pokok tu, dia kata, panggil aku dia, hai Abu Bakar, tiap-tiap hakikat yang berlawanan dengan syariat, itu tak betul. Itu berarti kekufuran. Jadi seolah-olahnya Allah Ta'ala nak betul dia dengan cara itu, nak memahamkan itu. Perkara yang nak diberitahu di sini, pertama sekali bukan nak diberitahu hakikat dengan syariat itu tidak akan berlawanan, tapi nak beritahu cerita ni bagaimana dia ini difahamkan Allah dengan cara yang bukan belajar lah. Allah Ta'ala menjadikan mulut orang tadi itu terduk untuk beritahu yang mana perkhabaran dia itu tidak faham tentang perkara itu. Itu antara cara-cara ilmu hakikat diajar oleh Allah kepada seseorang. Itu salah satu. Jadi hakikat ni, istilah hakikat ni sangat luaslah. Hal-hal yang berkaitan dengan ketuhanan dan sebagainya. Tapi yang dibicarakan di sini salah satu daripada aspek ini saja, iaitu cara ilmu itu diperoleh. Cara tak nak dibahaskan tentang hakikat itu sendiri, tapi bagaimana cara hakikat itu diperoleh. Maka salah satu daripada cara hakikat ini diperoleh adalah dengan cara ilham kurniaan Allah, tidak dengan cara belajar. Apa-apa yang diperoleh dengan cara belajar itu dinamakan syariat. Yang diperoleh dengan cara yang tidak belajar ini, itulah cara ilmu hakikat itu diperoleh. Jadi dalam contoh yang diberitahu itu, yang nak diberitahu bagaimana dia ini telah diajar oleh Allah dengan cara seperti itu. Bila terlintas-lintasan yang salah dalam hati dia itu diperbetulkan. Allah Ta'ala gerakkan mulut orang itu untuk beritahu hakikat ini. Kalau sebenarnya begini, jadi dia dapat ilmu itu. Ini salah satu daripada aspek yang nak dibahaskan tentang masalah hakikat ini. Ini salah satunya dari segi bagaimana hakikat itu dikurniakan Allah kepada seseorang. Maka jalannya adalah jalan kurnia Allah. Bagaimana dikurniakan? Macam-macam. Ada syariat, jalan kalau kita cari, kalau kita pergi belajar, pergi belajar. Apa-apa yang pergi dengan jalan itu dinamakan tarafnya taraf syariat. Ini dari satu sisi lah. Baik. Cuma kita nak jelaskan sikit intipati di sebalik gerak hati dia. Ini apa yang nak diberitahu di sini bukan waktu tu, cuma saya nak beritahu bahawa menjadi satu kaedah dalam ilmu tasawuf ni, antara syariat dengan antara hakikat dengan syariat ni tak akan berlawanan. Tak akan berlawanan. Maksudnya tak akan berlaku syariat hakikat kata hakikat itu negatif, syariat itu positif. Ada begitu. Ini tak akan berlawanan. Perlawanan antara hakikat yang batin, syariat yang zahir itu boleh membawa kepada kekufuran. Contoh macam mana? Contoh dia, syariat suruh kita sembahyang, hakikat kata jangan sembahyang. Zahirnya, zahir syariat contohnya begini. Syariat dalam Al-Quran dan hadis menyuruh kita ni bersolat. Tapi dia dapat ilmu secara hakikat mengatakan solat tu tak wajib. Berlawan. Tak akan berlaku. Tak akan berlaku perlawanan antara syariat dengan hakikat. Adapun antara syariat dan hakikat, dengan arti syariat itu adalah usaha kita melaksanakan perintah Allah, tapi hakikatnya adalah ketentuan Allah, itu tak berlawan. Jadi berlawan tak faham lain. Kalau tak faham masalah kotak pada, dia nampak berlawan. Kisnya bukan kisah berlawan, kisah tak faham. Jadi hak berlawan ni, contoh lagi, zahir ayat Quran, hadis suruh sembahyang. Tapi di belakang semua tu gabung, tak boleh sembahyang lah. Layang, jangan sembahyang. Tak boleh sembahyang. Itu berlawan. Adapun yang kita belajar tentang takbir,
syariat yang hakikat, syariat menyuruh kita berusaha untuk sembahyang. Tapi jadi tak jadi sembahyang itu ditetapkan oleh Allah. Diyakinikan Allah. Ini tak berlawan. Bukan satu bentuk perlawanan. Sebab perintah Zuhri supaya kita sembahyang ni, perintah tu berlaku atas kita. Supaya suruh sembahyang. Pak berlawan ni suruh supaya jangan sembahyang. Kalau berlawan Zuhri suruh sembahyang, batin suruh jangan sembahyang. Kalau berlawan sekarang tak begitu. Syariat menyuruh kita supaya sembahyang, tapi Allah Ta'ala menyatakan menyiapkan sembahyang ini aku yang tentukan. Hak ini tak berlawan. Sebab apa? Sebab apa tak berlawan? Baik, Zuhri syariat itu diperintahkan kepada kita supaya buat. Jadi kita kena usahakan. Tapi jadi tak jadi itu ketentuan Allah. Jadi dari aspek ini bukanlah perlawanan kita tu. Itu disuruh buat, disuruh mengusahakan. Nanti jadi tak jadi Tuhan kata akulah yang akan tentukan. Jadi nak kabarnya kita disuruh buat ni atas makam syariat, tak boleh Allah Ta'ala usaha kena buat. Tapi bila aku tentukan, bila dalam ketetapan aku kata Allah tak jadi nak sembahyang, maka tak dosa ni. Sebab apa? Dia sudah berusaha nak buat sembahyang, nak sembahyang tu, tapi mungkin terhalang. Sebab apa? Dalam takdir Allah tak berlaku sembahyang. Kan tak dosa ni. Bukan dia tak boleh sembahyang, tapi dengan takdir Allah tak berlaku. Mungkin disebabkan dia nak sembahyang sampai masa dia jadi langgar contohnya. Dia nak sembahyang. Nak sembahyang dia langgar. Dia langgar dia buat apa dia? Jadi sebelum dia sembahyang dia langgar tu, jadi sekarang sembahyang tu tak berlaku. Bila tak berlaku, maka orang itu tidak berdosa. Jadi ini bukan berarti berlawan, tak berlawan. Lain-lain. Zuhri perintah syarak kepada kita, batin ketentuan Allah. Tak berlawan ni, kalau negatif positif baru berlawan. Zuhri suruh, batin larang baru berlawan. Tak macam tu. Dua aspek yang berbeza. Syariat ni aspek perintah Allah kepada kita supaya buat. Hakikat ni aspek takdir ketentuan Allah. Jadi dua aspek yang berbeza. Berlawan ni atas benda yang sama, tapi dianya terbalik atas benda yang sama. Sekarang syariat ni atas manusia, hakikat merujuk kepada Allah. Benda lain-lain. Jadi jangan keliru di sini. Baik, sekarang kita disuruh supaya melaksanakan perintah Allah, supaya bersolat. Kita tak mau. Kita tak mau sembahyang. Memang kita tak mau buat. Dan sesuai dengan kehendak Allah, tak boleh sembahyang tu. Dia kira dosa. Sebab apa? Usaha syariat kita tu memang kita tolak, kita tak mau. Dan berbetulan kehendak Allah. Memang tak berlakulah sembahyang tu, dosa. Tapi kalau kita berusaha, memang kita ada niat, kita berusaha nak pergi dah, tiba-tiba takdir Allah tak berlaku sembahyang tu. Sebab tu ketentuan itu, kejadian itu adalah ketentuan Allah, kehendak Allah, takdir Allah. Jadi kita tidak dikira bersulit, tidak dikira. Sebab apa? Sebab syariat ni aspek manusia, takdir syarak. Perintah kepada kita ni supaya berusaha berbuat. Hakikatnya urusan Tuhan, rahsia dia, ketentuan dia. Atau jangan kacau apa-apa yang akan berlaku dalam kehendak dia. Jadi bahagian kita ni pilih nak buat baik ke nak buat jahat. Itu bahagian kita. Bila kehendak kita ni muafakat dan kehendak Allah jadi. Kehendak kita ni tidak muafakat kehendak Allah tak jadi. Itu yang perlu kita faham antara usaha kita ni dengan takdir Allah. Dan setiap perkara itu dia tidak akan terlepas daripada takdir. Apa-apa berlaku walaupun gerakan satu zarah, sama ada perbuatan itu besar ke kecil ke, walaupun sekecil-kecil perbuatan tak akan berlaku kecuali semuanya itu ada takdir dia terkait dengan pergerakan Allah, iradat Allah. Tak ada satu pun apa yang berlaku itu terlepas. Kalau kita i'tikad ada sebahagian perbuatan itu terlepas daripada takdir Allah, terlepas daripada kudrat dan iradat Allah, kita sudah menjadi i'tikad kita sudah bertukar menjadi i'tikad qadariyah. Sekiranya kita contohnya macam mana?
Allah Ta'ala buat kudrat kita, beri kudrat kita, tapi dia lock dah kita lah. Apa saja nak buat apa saja tu. Tak terikat ni dah takdir. Tak terikat dengan takdir. Dengan tidak terikat dengan kudrat dia dan iradah dia dah, takdir dah. Atas kita lah. Itu. Maka atas tu rasa pada kefahaman seperti ini, itulah qadariyah. Sehingga disebut dalam riwayat Abu Daud, innahum majusu hadhihi al-ummah. Mereka ini, kelompok yang pegang dengan fahaman seperti ini, seumpama majusi. Sebab apa? Sebab apa majusi? Sebab bila dia berkeyakinan Allah Ta'ala cipta kudrat dia, lepas tu autonomi. Maksudnya autonomi ini atas dia tunduk semata-mata. Tak kailah dengan takdir Allah. Tak kailah dengan kudrat iradat Allah. Jadi pada waktu itu seolah-olah ada dua yang berkuasa. Manusia ni Tuhan lagi. Jadi tanpa sedar bahawa sudah wujud dua yang kuasa secara independen. Hak ini sekalipun asalnya diciptakan Allah, tapi dia beri autonomi. Dalam masa itu untuk autonomi itu seolah-olah dikuasa pula. Tak terikat dengan takdir Allah. Jadi sekarang sudah ada dua yang berkuasa. Maka etika seperti ini disebut dalam riwayat tadi itu, mereka seperti majusi. Sebenarnya kelompok-kelompok majusi meyakini bahawa alam ini ditakbir oleh dua Tuhan, Tuhan baik, Tuhan jahat. Sebahagian perbuatan itu perbuatan Tuhan baik, sebahagian perbuatan lagi perbuatan Tuhan jahat. Mana-mana kebaikan yang berlaku dunia ini, itu perbuatan Tuhan baik. Bila berlaku kejahatan, musibah bencana, itu perbuatan Tuhan jahat. Dua-dua ini suku-suku. Jadi orang yang berpegang dengan faham seperti tadi itu, dia semacam itu. Itu maksud innahum majusu hazil. Jadi etika kita berdasarkan pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, diterangkan bahawa kita ni bahagian usaha yang kita namakan sebagai niat, ikhtiar, usaha. Tapi bukan penentu kejadian. Penentu kejadian itu semata-mata dengan takdir Allah, dengan kudrat Allah, iradat Allah, semua berada. Dah pilihan kita itu kan, pilihan kita ni dia menghilangkan. Itulah yang dilarang oleh Nabi. Bahagian inilah bahagian yang kita dilarang dalam hadis, idza zukiral qadaru fa'amsiku. Apabila dibicarakan tentang takdir, maka mendiam. Menjam soalan lain. Ini bahagian. Cuma itulah bahagian yang kita boleh faham. Yang ini kita ada bahagian usaha dan ikhtiar, tapi dia bukan penentu kejadian. Penentu kejadian semata-mata takdir Allah, kudrat Allah, iradat Allah. Mana pilihan kita ni yang muafakat dengan kehendak Allah, jadi. Mana kehendak pilihan kita tidak muafakat kehendak Allah, tak berlaku kepada. Lalu dosa pahala di mana? Atas pilihan kita ni, atas usaha kita ni. Kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak. Bila kita nak buat baik, kadang-kadang berlaku, kadang-kadang tak berlaku. Bila kita ada niat nak buat jahat, kadang-kadang berlaku, kadang-kadang tak berlaku. Bila kita pilihan nak buat baik dan berlaku, dapat pahala. Kita ada niat nak buat baik, tapi tak berlaku, diberi juga semata. Ada rasa apa? Kurnia Allah, kemurahan Allah. Bila kita niat nak buat jahat, berlaku dosa. Niat nak buat jahat, tak berlaku, tak dikira dosa lagi. Selagi tak berlaku, tidak dikira dosa lagi. Akan dasar apa? Adil. Hak bak dosa ni Tuhan timbang dengan adil. Hak bahagian baik ni Tuhan timbang dengan timbangan sikit, kita timbang kurniaan, lebih. Kita tahu lebih. Dia panggil fadl. Kurnia Allah. Sekalipun tak buat tapi niat baik, wasak baik memang buat, tapi tak berlaku dengan takdir apa, tidak muafakat dengan kehendak Allah. Tak berlaku perbuatan itu, tapi niat memang buat. Tetap diberi. Ada kurnia seperti inilah yang kita faham. Jangan kita faham kita ni lebih kudrat oleh Allah, autonomi. Dengan arti sudah tidak terikat lagi dengan takdir dia, tidak terikat lagi dengan kudrat iradat Allah Ta'ala atau mana. Orang-orang yang berpandangan seperti ini sebenarnya nak mewajarkan dosa pahala, nak mewajarkan, tapi mungkin dia terlepas pandang sikit. Logik yang dia, orang yang pegang macam ini, logiknya pun dia kata
Memang patutlah kita ni dibalas dosa pahala sebab kita diberi kudrat, kita boleh buat apa saja. Kalaulah kita ditakdirkan oleh Allah, maka apa tidak sebahagia sudah ditetapkan. Dia tak nampak mana bahagian usaha, mana bahagian takdir. Tidak nampak. Ingat sekali ini. Jadi kalau semua sudah ditakdirkan, apa tidak sebahagia? Sudah takdir bergerak. Jadi tidak nampak tadi. Maka di sini tempat merincinya kelompok Qadariyah. Tapi tanpa sedar masyarakat kita yang pegang ini. Tuhan jadi kudratkan kita. Kita debah tadi tu. Dia kata Tuhan tu bukan bodoh. Dia gini. Tidak sedar. Dia mula nak lecah seseorang. Cuma bahasa tu mungkin dalam kahlia tu. Kahlia tu. Jadi dikatakan kita ni diberi autonomi, memang itu sah itu sebagai Qadariyah. Ada pun bahagian kita ni bahagian memilih saja, usaha kita saja. Tapi jadi tak jadi, itu tetap balik kepada takdir Allah. Kudratnya Allah. Jadi atas pilihan itulah ada dosa dan dia adalah hakikat itu juga dapat disebut ilmu laduni yang langsung dari Allah. Jadi sekarang apa yang nak diberitahu dalam kalam hikmah yang ke-225 ini tentang beberapa aspek saja berkait dengan hakikat dan syariat. Iaitu apa yang diberitahu hakikat itu antara cirinya dia bersifat ilmu yang dikurniakan. Ilmu yang digunakan Allah ke dalam hati manusia. Sama ada berbentuk kefahaman, perasaan ke, banyak bahagian apa. Cuma antara ciri dia itu hakikatnya diperoleh bagaimana? Dengan kurnia Allah. Adapun syariat, ilmu yang diperoleh dengan jalan belajar, berusaha, mencari, mengaji. Walau bagaimanapun, sekalipun hakikat itu kurnia Allah, tapi dia perlukan pada sebab-sebab yang mendatangkan dunia. Maka sebab-sebab itu usaha yang dinamakan usaha menyucikan hati. Dalam tasawuf dipanggil tazkiyatun nafsi. Proses menyucikan hati dengan amal-amal soleh, belajar ilmu, belajar adab, belajar amal, beramal, melaksanakan perintah, menyucikan hati, zikir dan bertobat. Itu semua itu bahagian usaha. Bila sampai masa, maka Allah akan kurniakan. Maka yang dikurniakan itu dinamakan hakikat. Dan apa yang dikurniakan itu macam-macam ragam, banyak ke. Maka salah satu yang dicontohkan di sini ini adalah berupa ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tentang hakikat. Tapi aspek hakikat ni sangat banyak. Cuma kalau hikmah sini ni tak nak cerita tentang benda tu. Nak cerita bagaimana ilmu hakikat itu dikurniakan. Iaitu macam mana? Dia adalah satu pemberian Allah. Satu kurnia Allah kepada sesuatu. Persoalan sekarang yang tidak dijelaskan di sini, apa yang dikurniakan itu? Itu luar. Nanti kita akan tengok sikit. Apa yang dikurniakan? Demikianlah kalau hikmah Syekh Allah yang ke-227. Sebab tu ada orang kata kita hikam, kita hakikat sangat perlu. Ulama-ulama tasawuf tidak menerangkan kita hikam ini sebagai kita hakikat yang kita yang membahaskan hakikat itu sendiri. Ada dalam tutur tapi isyarat umum saja. Ibaratnya dia bawa kita ke laut. Kalau mau pandai sikit, boleh pergi nyelah jauh. Kalau mau mati ke kata pun boleh. Ibaratnya gitu, kita ikan. Dia ajak kita dikatakan. Mana pandai berasa seluruh, jangan pergi jauh-jauh. Main tepi air itu sudah. Mana gagah sikit lagi, nanti dia nanggal sikit lagi. Maksudnya dia tunjuk arah pun, boleh pergi nyelah lagi. Kalau mau pandai, kalau mau gagah. Kalau mau boleh pergi jauh lagi, ini status kita ikan. Dia bukan bak mengajar tentang mutiara. Hakikat pun tidak. Tapi dia memberi kekunci sikit-sikit.
Jadi meletakkan antara kekaikan sebagai hakok itu silap. Antara cara hikam banyak ni yang disyarah oleh ulama, ada saja yang menyentuh hakikat, iaitu yang disyarah Syekh Ahmad Usyashir. Waktu aku dalam Rasul. Hikam ni banyak syarah dia. Tapi kalau aku dalam yang menyentuh ilmu hakikat sikit, itu pun bukan keseluruhan. Ada beberapa masalah dalam itu. Hikam yang disyarah oleh Syekh Ahmad Usyashir, ulama besar ni di Madinah dulu. Guru, silsilah guru kepada Syekh Abdul Rauf Sikin, ulama riwayat. Waktu paling dalam tentang cara hikam. Adapun kitab-kitab hikam kebanyakan itu perkara ilmu yang pertengahan. Kerana tasawuf ni jadi tiga martabat: mubtadi, mutawassit dan muntahi. Permulaan, pertengahan, kesudahan. Kesudahan itulah bagian haqaiq, bagian hakikat. Dan kita ikan ni tak masuk dalam kumpulan tu. Dia akan pergi bagian tengah ni. Pertengahan menurut tasawuf bukan merujuk kepada alim tak alim, tapi merujuk kepada hati nurani dia tu. Dipenuhi sifat buruk tentu. Ini beza ilmu tasawuf dengan ilmu lain. Dalam tasawuf, pekat mubtadi ini ilmu pengetahuan. Pekat pertengahan ini bukan merujuk ilmu pengetahuan dia. Sejauh mana hatinya berjaya dibersihkan. Sekalipun dia bukan orang ahli sana, tapi dia berjaya membuang sifat buruk dalam hati dia tu, yang menukar sifat buruk, dia akan dapat faham banyak perkara tentang ilmu tasawuf. Dan kita ikan duduk situ. Namun, martabat pertama pun ada, dan martabat kedua pun ada. Cuma dia boleh mensyaratkan kepada martabat ketiga. Saya kata ni sebab ini ada berdua orang, nanti kita ikan ni tak boleh. Sebab ni faktor itu silap surah. Nanti silap surah dalam menganalisis kita. Dalam ni banyak nasihat-nasihat tauhid. Baik, dalam hikmat yang ke-228, mata waradatil walidatul ilahiyatu ilaika hadamatil awa'ida alaika innal muluka idha dakhalu qaryatan afsaduha. Apabila datang yang tiba warid, yang kurnia iman dari Tuhan kepadanya, maka langsung merombak atau melenyapkan segala kebiasaan-kebiasaan. Ayat itu ayat sebagaimana sebelum itu ayat kan, yang ayat Al-Quran yang bermaksud sesungguhnya raja-raja itu jika masuk ke dusun yang ke kota merombak segala keadaan. Baik, apa yang nak diberitahu oleh Syekh Naqab mesti dalam hikmah. Syekh Naqab nak beritahu kesan dan pengaruh warid ke dalam hati manusia. Baik, sebelum itu apa waridat? Warid ini menderok mari. Apa yang datang, apa yang mari. Kalau Melayu dulu, dia sebut mari itu tu aja. Ada mari, tu aja mari. Itu istilah orang Melayu tu. Tapi dalam istilah tasawuf, warid ini kurnian-kurnian Allah yang mulia diterima oleh hati manusia. Warid. Jadi dari segi bahasa, apa yang mendatang, apa yang mari. Istilah tasawuf, yang hidayat Allah, yang merupakan kurnian Allah, mulia diterima oleh hati manusia. Itu warid. Baik, warid ini perkataan itu dia berkaitan dengan wirid.
Wirid ini amalan-amalan yang diamalkan secara istiqamah. Itu wirid. Tak kira nak zikir ke ataupun dalam bentuk ibadah-ibadah lain ke, tapi diamalkan secara istiqamah. Maka amalan ini bila diamalkan seperti itu, dia akan menatijakan warid. Aspek inilah yang jarang dibahaskan dalam ilmu syariat. Baik, dalam ilmu syariat, wirid ini, kalau kita belajar kat sebelum ini, amalan soleh. Waridnya, bila sebut amalan soleh ini, kaitan dia pahala di akhirat. Waktu yang maklum, sedia maklum. Orang yang mengamalkan amalan soleh, membiasakan dirinya, maka insya-Allah bila amalan itu betul menurut fiqh, hukum fiqhnya, dan betul menurut hukum tasawufnya, diterima oleh Allah dan dikenyai di akhirat. Itu yang balik kita tahu. Jangan sekali kita perhatikan bahawa kesan daripada amal-amal soleh ini berlaku di dunia ini. Berlaku di dunia ini. Maka tasawuf membahaskan itu. Membahaskan bahawa di sebalik amal-amal soleh yang manusia buat ini, dia ada kesan di dunia ini selain daripada di akhirat. Selain daripada di akhirat, dijanjikan syurga, dijanjikan ganjaran bulan ini, maka di dunia ini dia ada kesan. Kesannya itu dinamakan warid. Kesan daripada amal. Baik, dalam kes ini, apa yang dimaksudkan dengan kesan daripada wirid? Nanti yang mulai ini insya-Allah akan saya uraikan pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.